Mari kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. 我们再一次来到神的面前低头祷告。 Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu. 我们在天上的父，我们向你献上莫大的感谢。 Pada bulan yang baru di minggu pertama ini kami boleh datang di dalam rumah Tuhan. 在新的月份，也是在第一个主日，我们可以来到主你的殿中来敬拜你。 Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami, 但愿主你向我们每一个人说话， supaya hidup kami boleh terus diperbaharui di dalam anugerah-Mu 让我们的生命在主你的恩典里面得着更新， dan juga giat melayani Engkau. 更加殷勤的来侍奉你。 Kuduskan kedua hamba-Mu ini Tuhan di dalam pelayanan pemberitaan firman, 求你接近两位在台上传讲神的信息的仆人， supaya setiap jemaat-Mu boleh diberkati Tuhan. 让每一位弟兄姐妹可以得着神的话的造就。 Dengarlah doa kami Tuhan. 求你听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, mari kita membuka surat Ibrani pasal yang ketiga. 弟兄姐妹，让我们打开希伯来书第3章， Dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. 从第7节到第14节。 Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu surat Ibrani pasal yang ketiga dari ayat yang ke-7 sampai ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain seperti setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. 希伯来书第3章第12节，弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离去了。总要趁着还有劲的，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若这样起初切实的信心，坚持到底，就在基督里有份了。经上说：“你们今日若听我的话，就不可硬着心，像若他发怒的日子一样。那时听见他话，若他发怒的人是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？神40年之久又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪、失手倒在旷野的人吗？又有谁起誓不容他们进入安息呢？岂不是那些不信从的人？这样看来，你们不能进入安息，是因为不信的缘故了。” Sampai di sana kita membaca firman Tuhan. 我们读经到此。 Saudara sekalian, Ibrani yang ketiga ini ditulis dengan latar belakang sejarah perjalanan umat Israel di padang gurun. 弟兄姐妹，这个希伯来书第3章是描述当时的以色列人出埃及的时候，在迦南地所经过一个旷野的路程。 Saudara sekalian, perjalanan Israel keluar tanah Mesir harusnya menjadi satu perjalanan yang penuh dengan anugerah. 以色列人从埃及出来，原本是一个很美好，也是充满着恩典、喜乐的路。 Karena Tuhan menyertai mereka. 因为神伴随着他们，
Ada mana yang Tuhan berikan setiap hari. 每天有玛纳赐给他们吃。 Tuhan membuka jalan untuk mereka di Laut Teberaun. 上帝在红海为他们开路， Harusnya menjadi satu perjalanan yang penuh dengan sukacita. 应该是一个充满着喜乐的路程， Juga merupakan satu perjalanan yang penuh dengan harapan. 也是充满着一个盼望的路程。 Karena Tuhan akan memimpin mereka masuk ke satu negara perjanjian. 因为神要带领他们进入应许之地， Yang penuh dengan susu dan madu. 在那里是流奶与蜜之地， Satu tanah yang Tuhan sediakan bagi mereka. 一个为他们所预备的土地。 Tetapi pada kenyataannya, saudara sekalian, 但是在事实上， perjalanan Israel keluar tanah Mesir menjadi satu perjalanan yang sangat menyedihkan. 以色列人所经过的，就是出埃及以后所经过的，是一个让人悲伤的这个之路， Satu perjalanan yang penuh dengan kesulitan. 一个充满着困难的路， Bahkan banyak hukuman-hukuman Tuhan di atas mereka. 甚至在他们身上看到神的惩罚。 Mengapa bisa demikian, sekalian? 为什么能如此呢？ Satu perjalanan yang indah. 一个美好的路程， Satu perjalanan yang penuh dengan harapan dan sukacita. 一个就充满着盼望与喜乐的路， Menjadi satu perjalanan yang penuh dengan penderitaan. 结果呢，成为一个充满着痛苦的路程， Bahkan penghukuman dan air mata. 甚至他们遭受到上帝的惩罚。 Surat Ibrani memberitahukan kepada kita sekalian. 希伯来书告诉我们， Karena mereka tidak taat. 因为他们不顺服， Karena mereka tidak sepenuh hati percaya kepada Tuhan. 因为他们不全心全意的相信神， Mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. 他们在哪里发怨言？ Mereka tidak setia kepada pemeliharaan dan tuntunan Tuhan. 他们不顺服，不忠于上帝所为他们所预备。 Pada waktu mereka kekurangan air, 当他们缺乏水的时候， mereka marah-marah kepada Musa. 他们向摩西发怨言， Mereka ambil batu mau melempari Musa. 他们拿石头要丢。 Dia berkata, Musa, pimpin kami kembali ke tanah Mesir. 他们说：“摩西，你带领我们回去到埃及吧， Di Mesir lebih baik. 因为在埃及更好， Ada daging bisa dimakan. 我们有肉可以吃， Bisa hidup dengan tenang. 我们可以活得很安宁。 Tetapi engkau pimpin kami di padang gurun ini. 但是你现今带我们进到旷野， Kami menderita. 我们痛苦， Tidak ada air. 没有水， Tidak ada 也 makanan. 没有吃的。 Pimpin kami kembali ke 你 Mesir. 再一次带领我们回去吧。” Pada waktu mereka demikian memberontak kepada Musa, 当他们这样的抵挡摩西的时候， Tuhan mengatakan mereka bukan menantang Musa, 上帝说他不是抵挡这个摩 tetapi 西， mereka melawan aku Tuhan. 乃是抵挡上帝， Mereka tidak sepenuh hati percaya kepadaku. 因为他们不全心的来相信我， Mereka tidak taat kepada perintahku. 他们不顺服我的命令。 Sekalipun aku sudah melakukan banyak perbuatan di hadapan Tuhan, di hadapan mereka. 虽然我在他们面前已经做了那么多的事情， Di dalam keadaan yang demikian sekalian, 在这样的状况当中， mereka dihukum oleh Tuhan. 他们被神所惩罚。 Sebagian besar umat Israel yang keluar dari tanah Mesir, 大部分从埃及出来的这个以色列民， mereka tidak punya kesempatan masuk ke tanah perjanjian. 他们没有机会进到迦南地， Mereka harus mati di padang gurun. 他们要死在旷野， Perjalanan mereka menjadi sia-sia. 他们的路程那是那么的 Mereka 失 tidak 去盼 melihat 望， tanah yang indah yang Tuhan sediakan bagi mereka. 他们没有办法，也没有机会看到上帝是为他们预备的路， Karena tidak taat dan tidak sepenuh hati mengikuti 因为 Tuhan. 他们不全心全意的顺服神。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， perjalanan yang demikian ini 这样的路程， diangkat oleh penulis surat Ibrani 希伯来书的作者这样说， untuk mengingatkan kita sekalian. 为了要警戒我们， Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, 我们已经蒙神救赎的人， jangan kembali kita melakukan kesalahan yang sama. 千万不要再回到那个原来的罪过， Seperti umat Israel, 就像当时的以色列民一样， mereka sudah dikeluarkan dari perbudakan di Mesir. 他们已经从为奴之地出了埃及， Mereka diberikan satu harapan yang indah, 是给他一个很好的盼望， suatu masa depan yang baik. 一个好的前景。 Tetapi mereka mau kembali ke tanah Mesir. 但是他们却要回到埃及， Mereka tidak mau taat. 他们不顺服， Mereka tidak sepenuh hati percaya kepada 他们 Tuhan. 不全心全意的相信神。
Itu yang menjadi masalah mereka di hadapan Tuhan. 这就是问题的所在。 Dan kemudian surat Ibrani memberitahukan kepada kita, 希伯来书也告诉我们， jangan seperti mereka. 不要像他们一样。 Pada waktu surat Ibrani memberitahukan kepada kita, jangan seperti mereka, 但希伯来的作者告诉我们，不可以像他们一样呢， juga menyadarkan kepada kita, 也让我们可以醒悟到， menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan, 让我们正是可以使用上帝赐给我们的机会， dan menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan 上帝所赐给我们的机会， dengan bijaksana di hadapan Tuhan. 我们能够善用它。 Oleh karena itu di dalam Ibrani 3 ayat ke-13 tadi memberitahukan kepada kita, 因此，在希伯来书第3章第13节这样说： selama masih dapat dikatakan hari ini, 趁着还有近日， yaitu selama Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, 意味着就是当上帝还是给我们机会的时候， janganlah kita mengeraskan hati kita. 我们不可以硬着颈项， Janganlah kita tidak taat kepada Tuhan. 我们不要不顺服神， Janganlah kita mau memberontak kepada Tuhan. 我们不要抵挡神， Janganlah kita mau kurang beriman kepada Tuhan. 也不要对神缺乏信心， Tetapi dengan lemah lembut hati kita 乃是我们用温柔的心 melakukan kehendak Tuhan. 行上帝的旨意。 So sekalian bagaimana kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada 弟兄 kita. 姐妹，我们如何能够很好的使用上帝赐给我们的机会呢？ Di dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan kepada kita, 12节里面告诉我们说， waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. 弟兄姐妹，你们要小心，免得就是到时候你没有得着这个救恩。 Alkitab mengatakan, janganlah kita memiliki hati yang jahat 不要有一个恶心， dan mempunyai hati yang tidak percaya kepada Tuhan. 也一颗不相信神的心。 Ini adalah peringatan yang diberikan oleh surat Ibrani kepada kita. 这是希伯来的作者向我们提出的警告， Mari kita datang kepada Tuhan. 让我们来到神的面前， Kita mengintrospeksi diri kita. 我们审查我们自己， Kita melihat kedalaman hati kita. 我们看我们内心深处的状 Adakah 况， terdapat hati yang jahat di mata Tuhan? 是否在我们的心中有一个恶心对我们的神 Seperti 吗？ bangsa Israel 就像当时的以色列民一样， tidak sepenuh hati percaya kepada 不 Tuhan. 全心全意的相信神。 Sekalipun sudah melihat banyak mujizat, 虽然他们已经看到许多的神迹， mereka melihat kebesaran kemuliaan Tuhan. 他们也看到神的伟大、神的荣耀， Mereka tetap tidak sepenuh hati percaya kepada 但是 Tuhan. 他们仍然不全心全意的爱我神。 Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian. 上帝警告我们， Apakah kita dengan segenap hati percaya kepada Dia? 是否我们是已经全心全意的爱我们的 Atau 神， karena setengah hati kita percaya kepada Tuhan? 或者呢，我们只是半心半意的来 Sehingga waktu 相信 kita。mengikuti jalan ikut Tuhan, 因此，当我们跟随我们的神的道路的时候， kadang-kadang kita ingin belok ke kiri dan ke kanan, 我们经常要变形己路， atau memakai cara kita sendiri, kemauan kita sendiri melakukan kehendak Tuhan. 或者使用我们的方法或者我们的愿望来行上帝的旨意。 Pada waktu kita mempelajari sejarah bangsa Israel, 当我们学习以色列人的历史的时候， mengapa mereka bersungut-sungut? 为什么他们在那里发怨言呢？ Mengapa mereka menjadi tidak taat? 为什么他们不顺服呢？ Mengapa mereka sampai kurang percaya kepada Tuhan? 为什么他们不全心全意的相信神呢？ Salah satu masalah 最首要的一个是， adalah mereka berada di tengah-tengah kesulitan hidup. 他们面对生活上的困难， Nah, pada waktu mereka di padang gurun itu, 在旷野的时候， mereka kurang air, 他们没有水喝， mereka kurang makanan, 他们没有食物， mereka mengalami pergumulan yang sulit. 他们在那里感到非常的困难。 Di tengah-tengah kesulitan itu, 在这困难的状况当中， hati mereka meragukan Tuhan. 他们的心怀疑神。 Tuhan, apakah Engkau mengasihi kami? 主啊，是否你爱我们？ Tuhan, apakah Engkau memimpin kami pada jalan yang benar? 是否你带领我们进到一个正确的路呢？ Tuhan, apakah ada tanah perjanjian yang indah yang Engkau berikan kepada kami? 你是否所应许的
的艰难之地是有的呢？ Karena kenyataan yang kami hadapi 因为我们现今我们所面对的 adalah kesulitan, 是困难， adalah masalah. 是问题， Kami tidak bisa melihat ke depan 我们没有办法向前看 suatu masa depan yang indah. 一个美丽的前景。 Mereka ragu kepada Tuhan. 他们在那里怀疑神， Mereka kurang percaya kepada Tuhan. 他们不相信神， Sehingga mereka melawan 因 Tuhan 此他们这个抵挡神， dan ingin kembali kepada Mesir. 他们想回到埃及那里。 Ini yang disebut oleh Alkitab, 这就是圣经里面所说的， hati yang jahat dan tidak percaya penuh kepada Tuhan. 就是恶心并且不全心全意的相信神。 Pada hari ini Tuhan juga ingin berbicara kepada kita. 今天上帝也向我们每一个人说话。 Sebagai orang percaya kepada Tuhan, 我们已经相信神的人， yang sudah diselamatkan oleh anugerah 我们已 Tuhan, 经蒙神的这个救赎的人， apakah kita segenap hati percaya kepada Tuhan? 是否我们是全心全意的爱我们的神呢？ Sekalipun melewati jalan yang sulit, 虽然我们经过困难的路程， sekalipun hidup ini ada tantangan, 是否在生活里面我们成佛？ apakah kita bisa melihat masa depan yang indah 是否我们可以看到这美丽的前景， dan tuntunan Tuhan tidak pernah salah? 并且呢，神的带领永不Ini adalah satu ujian terhadap hati dan iman kita 这是一 sesungguhnya. 个考验我们心里的信心的功课。 Saudara sekalian, 弟兄姐妹， kesulitan seringkali menjadi satu ujian iman. 困难呢，经常就成为我们考验我们信心的这个 Kesulitan seringkali menjadi satu ujian bagi kesetiaan kita kepada Tuhan. 困难的光景呢，经常就是考验我们是否对我们的神忠心。 Pada waktu kita lancar dan diberkati, 当我们顺顺利利，并且 kita 蒙 tidak 神 kita 祝 tidak 福， meragukan kebaikan Tuhan. 我们不会怀疑神的好 Kita 处， tidak meragukan anugerah Tuhan. 我们不会怀疑这个神的恩典。 Tetapi waktu kita menghadapi kesulitan, 但是当我们遇到困难的时候， pada waktu beban hidup sangat berat, 当我们的生活感到非常的 pada 沉 waktu 重， kita merasa jalan depan begitu gelap, 当我们看到我们的前景是那么的黑暗， pada waktu itulah 就在那个时候， seringkali kita meragukan 我 Tuhan. 们经常怀疑神， Dan kita kurang segenap hati percaya 我 kepada 们 Tuhan. 不能够全心全意的相信神， Seperti yang dialami oleh Ayub. 那就是像约伯所遭遇的。 Alkitab mengatakan dia adalah orang yang saleh. 圣经他说约伯是一个义人， Dia adalah orang yang takut Tuhan. 他是就是敬畏神的人， Dia adalah seorang selalu berdoa. 他是总是祷告的人。 Kalau ada dosa dia minta pengampunan dari Tuhan. 当他有罪的时候，他向神求告。 Dia orang benar di hadapan Tuhan. 他在神的面前是个义人， Tetapi waktu dia masuk ke dalam 但 kesulitan, 是当他遇到困难的时候， semua hartanya dirampas. 他所有的财产毁灭了， Badannya sakit. 他的身体 Di 到处都是 tengah-tengah 病。 kesulitan yang 就 demikian, 在这样的状况当中， Ayub bertanya kepada Tuhan, 约伯向神提问： Tuhan di manakah engkau? 主啊，你在哪里？ Engkau tidak melihat kondisi saya. 你没有看到我的光景吗？ Engkau tidak melihat hati saya yang sungguh-sungguh mencari 难 engkau. 道你没有看到我心中是那么的诚恳对你吗？ Mengapa saya dilahirkan di dalam dunia ini? 为什么我要生在这个世界上？ Kenapa ibu saya melahirkan saya di dalam dunia ini? 为什么我的母亲把我生在这个世界上呢？ Bukankah tidak melahirkan saya lebih baik daripada melahirkan saya? 岂不是如果说我没有生在世上更好吗？ Ini adalah satu pergumulan yang sangat besar di dalam hati Ayub. 这是约伯心中最大的挣扎， Di tengah-tengah kesulitan penderitaan yang dialami. 在困难、在痛苦当中， Kehidupan kita kadang-kadang juga demikian. 就像我们的生活也是这样。 Waktu kita menghadapi kesulitan yang besar, 当我们遇到极大的困难的时候， seringkali kita mengalami satu ujian iman kita. 经常我们的这个信心当时就受到考验。 Apakah kita segenap hati percaya kepada Tuhan? 是否我们全心全意的相信神？ Beberapa hari yang lalu, 几天以前， saya mendapat satu video WhatsApp 我得到了一个录像， yang bercerita tentang Fanny Crosby. 就是讲到一个人名叫 Fanny Crosby 的， Dari kecil dia buta. 他是从小就瞎眼了。 Menurut informasi yang saya tahu, 按照消息， dia bukan dilahirkan buta. 他并不是说生来瞎眼了， Tetapi waktu kecil, 但是当他还小的时候， orang tuanya membawa dia untuk diperiksa satu dokter. 他的
这父母把他带到一个医生去检查， dan dokter itu salah menanganinya 这个医生呢就是误诊了， dan kemudian mengakibatkan dia buta. 因此让他的眼睛瞎了。 Dari kecil dia tidak bisa melihat. 从小他没有办法看到， Dia tidak bisa menikmati keindahan alam, apa itu warna hitam dan putih. 他没有办法享受自然界的，这是到底是黑的呢还是白的？ Satu kehidupan yang kelihatannya tidak berarti. 一个看起来是非常没有意义的生活。 Tetapi dikatakan walaupun dia demikian, 但是说到虽然如此， hatinya tidak meragukan kebaikan Tuhan. 他的心却没有怀疑神的好 Dia 处， tetap sepenuh hati percaya kepada Tuhan. 他仍然全心全意的相信神。 Dan dia mengarang begitu banyak lagu-lagu daripada Kristen ini. 他写了许多就是基督教的这个歌曲， Dan dia memuliakan Tuhan melalui lagunya. 借助他所写的圣诗呢，荣耀神的名。 Dan hidupnya membawa dampak bagi berjuta-juta orang di sepanjang zaman. 因此，他的生命就是带来别人的这个祝福。 Dan sampai hari ini sekarang di antara kita ini, 直到如今，就在我们当中， kita juga mengalami pengaruh daripada tulisan lagu-lagu daripada Freddie Crosby. 我们仍然也被他所写的诗歌所感染。 Sekalipun kondisinya tidak gampang. 虽然他的状况是那么的困难， Dibandingkan dengan orang lain, 比起别人的话， dia mungkin bertanya kepada Tuhan, 可能他会向神说： mengapa orang ini tidak buta? 为什么他没有瞎眼？ Mengapa saya ini buta? 为什么我瞎眼呢？ Mengapa saya ketemu salah dokter? 为什么我见到那个医生？ Di manakah engkau Tuhan? 主啊，你在哪里？ Waktu dokter kasih penanganan, 当这个医生给我， kenapa salah obat? 为什么这个医生给我错的药呢？ Bukankah engkau berkuasa kepada dokter? 岂不是你就是有权柄掌管这个医生的心？ Dia tidak bertanya-tanya demikian. 他没有这样问， Dia tidak meragukan kebaikan Tuhan, 他不怀疑神的好处， tetapi sepenuh hati percaya kepada Tuhan. 但是呢，却全心全意的爱我们 Di 神。 dalam ayat 12 Ibrani ini memberitahukan kita, 在3章12节告诉我们， janganlah ada hati yang jahat di dalam dirimu 不要 dan 存 jangan kurang percaya kepada Tuhan. 不要存着不信的恶心。 Itu maksudnya Tuhan ingin kita segenap hati mengikuti percaya kepada Dia. 意思就是说，神要我们全心全意的跟随他。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， seringkali kesulitan itu menjadi satu ujian iman kita 是的，多少时候这个困难的状况就让我们的信心得做坚固， dan mengakibatkan iman kita itu boleh mengalami pertumbuhan dan kedewasaan 也 yang lebih 让 baik. 我们的信心更上一层楼。 Pada waktu kita sanggup menghadapi kesulitan itu, 当我们可以克服这个困难的时候， maka iman kita itu bisa naik tingkat, maju menjadi lebih besar dan 我 dewasa. 们的信心就将会比原先的更大。 Ada orang menggambarkan 有人这样描绘 kehidupan kita di dalam dunia ini 我们在世界上的生活， seperti perjalanan orang Israel di padang gurun. 就像就是就像以色列人进旷野的那样一样。 Perjalanan di padang gurun tidak gampang, 在旷野的路程是不容易的， penuh dengan masalah, 有许多的问题， banyak bahaya. 有许多的危险。 Demikian hidup saudara dan saya hari ini. 同样，我们的生命、我们的生活也是如此。 Di dalam dunia yang kita tinggal ini 在我们所记住的这个世界里面， penuh dengan pergumulan dan masalah. 充满着许多的挣扎与 Kita 问题， tidak bisa menghindari masalah. 我们没有办法去避免它。 Tetapi masalahnya adalah 但是问题， bagaimana kita menghadapi masalah 我 itu. 们如何的面对这个问题？ Apakah kita meragukan Tuhan 是否我们怀疑我们的神， atau kita tetap percaya kepada Tuhan? 或者呢，我们仍然相信我们的神？ Pemasmur mengatakan kepada kita, 世人这样说， kasih setia Tuhan tidak berubah. 神的爱永不改变， Dari dulu sekarang selamanya. 从今直到永远， Pemeliharanya tidak berubah. 他的保护也不改变。 Sehingga dia layak kita percaya dan kita imani. 因此，他配得我们相信，也存着对他的信心。 Jadi surat Ibrani memberitahukan kepada kita, 希伯来书里面告诉我们， jangan meragukan Tuhan di tengah-tengah berbagai kesulitan yang mungkin kita hadapi. 在我们所面对的困难里面，我们不可以怀疑我们的神。 Di dalam menghadapi kesulitan yang hidup ini, 当我们面对这个生活上的困难的时候， Rasul Paulus pernah menasihati kita. 保罗曾经这样的
教导我们。 Di dalam Roma pasal 8 ayat ke-28. 在罗马书第8章第28节， Rasul Paulus mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. 他说：万事都互相效力，叫爱神的人得着益处。 Allah hadir di dalam segala perkara. 上帝在我们所有问题上存在， Apakah itu perkara yang gampang, senang, dan bahagia? 是否呢是容易的，或者是喜乐的， Atau di tengah-tengah kesulitan, air mata, lembah kekelaman? 或者呢在困难充满着眼泪，就是一个适应的诱果。 Allah tetap hadir di sana 上帝仍然与我们同在， dan turut bekerja 并且在那里做工， memakai segala masalah itu 用所有的这个问题， untuk membentuk iman kita, 让我们的心性可以得着坚固， membentuk diri kita 来塑造我们个 menjadi 人， seorang Kristen yang sehat dan kuat. 成为一个坚强、健康的 Oleh 基 karena 督 itu 徒。 janganlah kita meragukan kebaikan 因此， Tuhan. 弟兄姐妹，让我们不要怀疑神的好处。 Hal yang kedua, saudara sekalian, 第二点， Ibrani tadi mengajarkan kepada kita, 希伯来书这样教导我们， jangan lagi hidup di bawah tipu daya daripada dosa. 不要在罪恶的这个迷惑之下生活。 Ayat ke-13 demikian memberitahukan kepada kita. 第13节这样告诉我们： Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya daripada dosa. 总要称作还有近日，天天彼此相牵，免得你们中间有人被罪迷惑， Tuhan 心里就刚硬了。 Tuhan masih memberikan kita hari ini. Tuhan masih 上帝 memberikan 仍然 kesempatan 仍 kepada 然是 kita. 给我们，今天是给我们机会， Tetapi jangan kita keraskan hati kita. 但是请我们不要使我们的心刚硬， Jangan kita hidup di bawah tipu daya daripada dosa yang ada di sekeliling hidup kita 不 ini. 要活在这个罪恶的这个权势之下。 Saudara sekalian, 弟兄姐妹， dulu ada satu jenis maskapai penerbangan. 从前有一个就是飞机公司 Namanya Trans-Pacific. 是 Trans-Pacific， Nah, pada satu hari, 有一天 salah satu pesawat daripada Trans-Pacific ini akan berangkat dari Eropa menuju ke Amerika. 其中一架飞机呢要从欧洲飞到美国， Dan tinggal beberapa menit lagi, 剩下几分钟， pesawat ini mau take off. 这个飞机就要起飞了。 Tetapi beberapa menit sebelum penumpang masuk ke dalam pesawat, 但是当这个乘客还没有进到这个飞机里面的时候， mendadak ada satu telepon masuk ke resepsionis 突然有一个电话就是进到他们的办公室里面， dan berkata mau cari seorang penumpang yang namanya ini seorang gadis. 他们在寻找一个某某人，就是一个女人，一个女孩子。 Dan kemudian penumpang ini langsung ambil telepon. 这个女孩子就拿起这个电话， Setelah berbicara di telepon, 当在电话里面就是谈话以后， dia tutup itu telepon 她放下这个电话， dan berkata kepada resepsionis, 告诉这个办公室里面的人， saya batal terbang. 我不曾去了， Saya tidak naik pesawat. 我不上这个飞机。 Kenapa tidak naik? 为什么呢？ Karena ada satu urusan harus saya bereskan. 因为有一个很重要的问题，我必须去解决了。 Lalu dia meninggalkan itu airport. 他就离开那个地方， Dan kemudian pesawat itu tetap terbang sekalian. 然后呢，这个飞机仍然起飞。 Tidak berapa lama di atas 过 udara, 过不久，在空中飞行了，过不久， ini pesawat meledak. 这个飞机爆炸了， Semua orang mati. 所有的乘客全部死 Tidak ada 了， satu yang hidup. 没有一个人幸免。 Setelah peristiwa ini sekalian, 当这个事情发生以后， ada wartawan tanya kepada gadis itu, 有记者向这个女孩子发问： bagaimana perasaan kamu? 为什么你的心是感觉如何？ Kalau kamu ada di atas pesawat, 如果你在这个飞机上， kamu pasti tidak hidup lagi. 肯定你也没有幸免。 Tetapi sekarang kamu masih hidup. 但是你现在仍然活着， Bagaimana perasaan kamu? 你心里的感觉怎么样呢？ Dia mengatakan biasa-biasa saja. 他说平平常常。 1 minggu kemudian, 1个礼拜以后， dia terbang lagi.
这个女孩子又起飞， Dengan selamat dia sampai ke Amerika. 她平安的到达美国， Setelah dia sampai di Amerika sekalian, 到了美国， dia menjalankan kehidupannya seperti dulu. 她就是经过她平常的生活， Pesta pora, 在那里就是宴乐 mabuk-mabuk, 在那里醉酒 berfoya-foya, 在那里挥霍， hidup di dalam kegelapan. 活在黑暗当中， Sehari demi sehari, 一天接着一天。 pada satu hari, 有一天， di tengah larut malam sekali, 在深夜的时候， dia pulang ke rumah, 他回到他家中， sedikit mabuk-mabuk. 就是醉的。 Waktu dia sampai di depan rumahnya itu, 当他到达他家的门口， dia mau buka itu pintunya, 当他要开这个他的门， rupanya ada seorang perampok di sampingnya. 有一个强盗在他旁边。 Waktu perampok itu mau tarik dia punya tas, 当这个强盗要拉他的手提包 dia 的时候， setengah mabuk mau lawan itu si perampok, 他一面酒醉一面来拉回他的钱 dan 包。 kemudian perampok itu menusuk dia dengan pisau. 那这个强盗呢，就是强盗menusuk dia dengan pisau. 这个强盗呢就用刀子刺这个女孩子， Dia langsung jatuh 这个女孩子就倒下去了， dan tidak tertolong. 没有办法解救她。 Lalu setelah peristiwa ini, 这个事情发生以后， ada orang berkomentar demikian. 有人这样的发表他们的看法。 Ini gadis sekalipun sudah ditolong dari kebahaya, 这个女孩子虽然已经从危险的状况里面得做拯救， tetapi dia tidak menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. 但是她却没有就是看重上帝赐给她的 Dia 机会， tetap hidup di dalam dosa itu. 她仍然活在罪中。 Dan kisah ini, Saudara sekalian, 这个故事 menggambarkan sejarah perjalanan orang Israel juga. 也描述了就是当时以色列人出埃及的状况。 Dia sudah keluar daripada tanah Mesir, 他们从埃及出来了， dilepaskan daripada penderitaan dosa. 从为奴之地被释放出 Tetapi 来， dia mau kembali lagi kepada dosa. 但是他们却想回去进到那个原来的罪里， Karena dosa punya banyak daya tarik 因为罪呢有许多让他的做 dan 吸引的， punya daya tipu daya yang besar. 有许多可以欺骗他的。 Sehingga kita tidak hati-hati, 因此，当我们不注意的时候， kita bisa kembali jatuh ke dalam dosa yang 我 sama. 们可能我们会重新的落入那个罪中。 Alkitab tadi mengatakan kepada kita, 圣经告诉我们， kita sudah diselamatkan Tuhan, 我们已经蒙神拯救， jangan kembali lagi diperdaya oleh dosa. 不要再回到那个罪恶所迷惑的地方。 Dosa bisa memakai berbagai cara untuk menarik kita. 罪恶能够用各样的方法来吸引着我们， Seperti di Taman Eden. 就像在伊甸园 Di Alkitab mengatakan buah itu begitu menarik. 就伊甸园那个果子是那么的yang 看 begitu 好，那好 nikmat 看。 kalau dimakan. 那如果说来吃的话是那么的 Tetapi 好， waktu dimakan maka dia itu jatuh ke dalam dosa. 但是当人吃了这个果子的时候，他就落入罪中了。 Demikianlah tipu daya daripada dosa. 这就是罪的迷惑， Sekaligus juga merupakan tipu daya daripada iblis. 也是魔鬼的这个迷惑。 Yang membungkus segala sesuatu dengan kenikmatan. 他把一切就是用这个享受来把它包裹起来。 Waktu kita menikmati akan hal itu, 当我们享受这些东西的时候， kita jatuh ke dalam dosa. 我们落入罪中了。 Terakhir saya membawa satu khotbah. 最后我讲一句， Cuicin, terakhir ini saya membawa satu khotbah 就是在最近我曾经这样的讲到， tentang bujang daripada Elisa. 就是以利沙的这个仆人， Namanya Gehasi. 他的名字叫给哈西。 Nah, dia melihat banyak hadiah yang dibawa oleh Naaman kepada Elisa. 当拿阿曼来到他那边的时候，他带了许多的礼物给以利 Tetapi 沙， Elisa tidak mau menerima itu hadiah. 但是以利沙他却不愿意去接受这些礼 Pada 物。 waktu Naaman pulang sekalian, 当这个拿阿曼回去的时候， di dalam hati Gehasi ini berpikir, 这个给哈西的心里这样想： kenapa itu Elisa tidak ambil barang dia yang mahal itu? 为什么以利沙没有这个收下了贵重的礼物呢？ Kalau Elisa tidak mau ambil, 如果说以利沙他不愿意这样接 saya 受， yang pergi ambil. 我去领他， Dia kejar itu Naaman. 他就追赶了那个 Waktu 拿阿 dia 曼。 ketemu dengan Naaman, 当他移到这个拿阿曼的时候， dia bilang, Elisa ada datang tamu. 他说以利沙有客人来， Minta beberapa hadiah kepadanya. 请你把一些的礼物给我。 Setelah dia menerima itu hadiah, 当他领受到这个礼物以后， dan waktu dia ketemu dengan Elisa, 当他遇见了以利沙，
Elisa bertanya kepada dia, 以利沙就向他问他说 kamu dari mana? 你从哪里来？ Saya tidak kemana-mana. 他说我没有去哪里啊。 Elisa berkata, kamu jangan berdusta. 以利沙说你不可以发谎， Kamu sudah mendapat hadiah itu orang, 因为你已经得做了他的礼物， kustanya juga akan kamu terima. 他的麻风病，你也要得着。 Saudara sekalian, 弟兄姐妹， kadang-kadang hadiah, kadang-kadang harta itu bisa menjadi satu daya tarik. 有时候礼物或者这个财富会吸引着我们， Sehingga kita jatuh ke dalam dosa. 使我们跌入最终。 Yang ketiga, saudara sekalian, 第三点， selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, 当我们还有精力的时候， marilah kita cepat melayani Tuhan 让我们紧紧的服侍我们的神， dan memberitakan Injil Tuhan. 并且传讲神的信息。 Pendeta Rick Warren menulis satu buku 利国人曾经这样写道， tentang tujuan hidup manusia. 就关于人生活的目标。 Dia mengatakan Tuhan menciptakan setiap kita, 上帝创造了我们， Woman Maker, dan Tuhan menyelamatkan setiap daripada kita. 并且上帝已经拯救了我们每一个人。 Itu ada satu misi di dalamnya. 这是就是有上帝的使命在里面。在里面。 Misi itu adalah merupakan bagian tujuan daripada hidup kita, 这个使命呢，成为我们生活的目标， yaitu untuk melayani Tuhan 让我们服侍他， dan memberitakan Injil Tuhan. 并且传讲神的信息。 Jadi hari ini kita berada di dalam dunia ini. 因此，今天我们在这个世界上， Kita diselamatkan Tuhan. 我们被神所拯救， Kita ada di dalam gereja ini. 我们在这个教会里面， Sebenarnya ada satu misi yang Tuhan berikan. 其实有一个使命是给我们， Dan juga ada satu tugas yang Tuhan berikan kepada kita, 也有一个任务是给我们， yaitu melayani Dia dan memberitakan Injil kepada Tuhan, kepada sesama. 那就是服侍我们的神，并且传讲神信息给我们每个人。 Jangan kita melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. 我们不要忽略上帝赐给我们的机会， Karena kalau waktu berlalu, 因为时间一直过去， kita tidak punya kesempatan lagi melayani. 有一天我们再也没有机会来服侍我们的 Tuhan 神。 Yesus di dalam Yohanes pasal ke-9 ayat ke-4 mengatakan, 在主耶稣在约翰福音里面这样说道： Dia mengatakan selagi masih siang kita harus bekerja. 当晨晨作百日，晨钟摆的黑夜降到， kita harus bekerja 我们 dan 必须 malam itu akan datang. 我们必须为神工作，因为黑夜降到。 Apa artinya selagi siang, saudara sekalian? 那到底称作摆的是什么意思呢？ Selagi kita kuat, 就当我们还有能力， selagi ada kesempatan, 当我们还有机会， selagi kita bisa berbicara, 当我们还会说话， selagi kita bisa melangkahkan kaki kita, 当我们还可以跨步向前的时候， pergunakan kesempatan itu 使用这个机会 untuk melayani Tuhan. 来服侍神。 Dan satu saat 终有一天， malam itu akan datang. 黑夜降到， Kita tidak bisa bekerja. 就没人能做工了， Hari gelap. 黑暗了， Kita tidak bisa melihat apa-apa. 我们没有办法看什么。 Apa artinya malam itu akan 那 datang sekalian? 到底这个黑夜降至是什么意思呢？ Menunjukkan satu kondisi 那就是讲的一个状况， di mana kita tidak ada kesempatan lagi untuk melayani Tuhan. 就是说我们再也没有机会来服侍我们的神。 Ada hamba Tuhan menerjemahkan demikian. 有一位神的仆人这样翻译说： Malam itu mungkin bisa mewakili situasi politik. 黑夜呢，可能就是描述这个一个国家的政治状况。 Pada waktu politik kacau, 当这个政治在那里混乱的时候， pada waktu satu negara tutup pintu untuk pemberitaan 当一 Injil, 个国家要把福音的门关闭的时候， itu artinya malam di situ. 那就是意味着在那里是黑暗的， Kita tidak bisa Hey. bekerja lagi. 我们不能做工。 Mungkin karena kondisi kesehatan kita, 那也可能我们的健康， mungkin karena usia kita, 我们的年龄， itu akan berjalan terus 那一直这样过去， sampai waktu itu 这到一个时候， kalau kita tidak melayani, 我们没有我们不服侍神的话， maka kita kehilangan kesempatan. 我们将失去这个机会。 Oleh karena itu Alkitab memberitahukan kepada kita sekalian, 因此，圣经这样告诉我们： selagi ada kesempatan, 当我们还有劲热，
kita melayani Tuhan. 我们服侍我们的神。 Bulan ini adalah bulan misi untuk gereja kita. 这个也是我们这个宣教月， Adalah satu panggilan Tuhan untuk kita sekalian 是一个呼召我们每一个人， bersama-sama melayani Tuhan. 我们一起来服侍我们的神。 Selagi ada kesempatan, 当我们还有机会， selagi kita ada kekuatan, 当我们还有力量的时候， lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. 把最好的献给我们的神。 Dan satu hal yang terakhir sekalian, 一个最后， waktu Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, 当上帝仍然是给我们机会， kita menggunakan kesempatan untuk membangun relasi dengan Tuhan. 我们要使用这个机会，让我们跟主的关系更加的密切。 Di dalam Injil Yohanes 15 Tuhan mengatakan demikian. 约翰福音15章这样告诉我们说， Seperti carang daripada pohon anggur tidak bisa hidup kalau melengket dengan batang pohon itu. 就像这个葡萄枝必须要跟它的枝子相连，不然的话它没有办法生活。 Waktu Tuhan mengatakan perumpamaan itu, 当主耶稣说这个比喻的时候， Dia mau menyatakan pentingnya relasi antara Tuhan dengan setiap orang yang percaya kepada Dia. 他告诉我们，我们与神的关系是那么的重要。 Kalau kita jauh dari Tuhan, 如果我们远离神， kalau relasi kita tidak baik dengan Tuhan, 如果我们的关系不好， kita seperti carang yang dipotong, dibuang keluar kering dan bakar api. 那就像一个枝子从树上被砍下来，丢在外面，用火焚烧。 Kita harus selalu menyatu, melengket dengan Tuhan. 我们必须要跟神继续的连接在一 Hidup 起， kita baru bisa mengalami kebangunan iman dan kebangunan rohani. 让我们的生活能够充满着上帝的这个信心的表现。 Pada waktu Yesus mengucapkan Yohanes 15 ini, 当主耶稣讲述这个约翰福音15章的时候， itu juga bisa menunjukkan isi hati Tuhan. 也是表明这个上帝的心意。 Dia begitu rindu bersama dengan kita. 他多么的盼望与我们同在， Dia begitu rindu bersekutu dengan kita. 他多么的盼望与我们有密切的交 Sehingga 通， kita boleh selalu berjalan bersama dengan Tuhan. 因此我们仍然可以与神同行。 Waktu Tuhan memberikan kesempatan kepada kita hari ini, 当主耶稣是给我们今天是给我们机会的时候， bagaimana kita menggunakan waktu kita? 我们如何使用我们的时间 Bagaimana 呢？ kita menggunakan uang kita? 我们如何使用我们的金钱？ Bagaimana kita menggunakan kekuatan kita? 如何使用我们的力量？ Apakah bisa dipakai untuk membangun relasi, hidup semakin dekat dengan Tuhan? 是否我们可以成为就是一个力量，让我们可以与神有一个亲密的交通？ Itu yang Tuhan mau. 这就是神所要的。 Sehingga hidup kita boleh mengalami kelimpahan, kekayaan hidup di dalam Kristus. 因此，我们的生命就将会结果累累。 Tuhan Yesus pernah mengatakan demikian. 主耶稣曾经这样说： Seorang pencuri datang, 一个贼进来， dia datang merampas dan membunuh itu orang. 他是要偷窃并且要杀那个人， Tetapi aku datang 但是我来， untuk memberikan kamu hidup. 为了要给你生命， Bukan saja hidup, 不单单是生命， tetapi hidup yang berkelimpahan. 并且是更丰盛的生命。 Tuhan Yesus mengatakan, 主耶稣 aku 这样 akan 说： memberikan kepadamu hidup yang 我 berkelimpahan. 要赐给你生命，并且一个丰盛的生命。 Karena memang di dalam diri Yesus itu 因为在主耶稣里面， penuh dengan kelimpahan kekayaan Tuhan. 充满着上帝那极大的财富。 Di dalam dirinya Yesus itu 在主耶稣的身上， berkelimpahan kasih Allah, 充满着上帝的慈爱， berkelimpahan kebenaran Tuhan, 充满着这个上帝的真理， berkelimpahan dengan kekudusan Tuhan, 充满着上帝的圣洁， dengan kemuliaan kuasa Tuhan, 也是上帝的能力与荣耀、 dengan damai sejahtera sejati. 平安和喜乐， Itu ada di dalam dirinya Yesus. 都在主耶稣一个人的身上 Dan。dia akan memberikan kepada kita 他要把这一切赐给我们， dan bahkan memenuhi kita 并且充满我们。 kalau kita benar-benar melengket bersama dengan dia. 如果呢，我们与他有一个很亲密连接的关系。 Hari ini Tuhan memberikan waktu hidup kepada kita 今天上帝赐给我们机会，我们可以活在这个世 supaya 界 kita 上， membangun relasi dengan dia 让我们与神有一个亲密的这个 dan 关系， mendapatkan kekayaan, kelimpahan hidup yang luar biasa. 并且可以领受上帝那极大的恩惠。 Waktu engkau bisa menikmati, mengalami kekayaan, kelimpahan Yesus yang luar 因 biasa, 此，当我们可以享受上帝赐给我们一切的恩典的时候， engkau akan menjadi orang Kristen yang berbeda. 你将成为一个不一样的这个基督 Engkau 徒 akan menjadi seorang Kristen yang misioner. 你将成为一个
充满着使命的这个基督徒。 Engkau akan menjadi seorang Kristen yang berkorban untuk memberitakan Injil dan kasih Tuhan. 你将成为一个火热传福音的这个基督徒， Engkau akan melimpah di dalam segala kebaikan Tuhan untuk menolong 在 orang 一切 lain. 的事上，上帝的恩典从我们的身上流露出来。 Oleh karena itu, saudara sekalian, 因此，弟兄姐妹， jangan membuang setiap kesempatan. 不要忽略一切的这个机 Tetapi 会， datanglah kepada Tuhan 让我们来到神的面前， dan membangun seluruh hidupmu 把我们一切的我们的生命 di dalam kekayaan dan kuasa Kristus, 与上帝的丰盛相连接。 maka hidupmu akan berbuah banyak 因此呢，我们的生命将会结果 dan 累累， membawa dampak bagi banyak orang lain. 并且带来别人的祝福。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa kami yang di surga, 我们在天上的父， kami membutuhkan Engkau. 我们需要你， Kami mau hidup berjalan dengan Engkau. 我们要与你同行， Tolonglah setiap kami 求你帮助我们， menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. 使用主你是给我们的机会。 Selama ada hari ini, 乘坐还有今日， kami benar-benar mempersembahkan diri kami kepada Tuhan. 我们把我们的整个的生命奉献给你， Tuntunlah kami Tuhan. 求你引领我们， Jadikan kami murid-Mu. 成为主你的门徒， Jadikan kami hamba-Mu. 成为主你的仆人， Jadikan kami alat-Mu 成为主你的工具， yang dapat memberitakan Injil Tuhan. 可以将主你的福音传开。 Dengarlah doa kami Tuhan. 求你听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus, 奉靠主耶稣基督的生命， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。